Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam kelas matematik bersama Cikgu Azhar. Okey, jom. Untuk minggu ini, kita akan ke bidang nombor dan operasi, tajuk wang, standard kandungan 3.4, standard pembelajaran 3.4.1 dan 3.4.2. Di akhir pembelajaran, kamu akan dapat yang pertama, menerangkan dan menulis maksud kredit dan hutang. Dan yang kedua, kamu dapat menyatakan dan menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 perbezaan antara pembelian secara tunai dan secara kredit beserta contoh. Okey, jom kita lihat. Apakah maksud kredit dan hutang? Kredit ialah pinjaman atau kemudahan menangguhkan pembayaran barangan yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh bank atau institusi keuangan dalam satu tempoh tertentu. Ini bermaksud akan ada satu perjanjian kontrak di antara bank ataupun institusi keuangan dengan pengguna. Sebagai contoh, kita sebagai pengguna dan kita bersetuju untuk membayar balik dalam satu tempoh tertentu. Okey, hutang. Hutang ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Bermaksud sejumlah amount ataupun wang yang telah diterima tetapi belum dibayar balik, belum dilunaskan. Okey, jelas ya? Okey, kita lihat apakah perbezaan pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Okey, ini adalah wang tunai. Semua kenal ya, wang tunai. Okey, ini adalah kad kredit. Pernah tengok kad kredit? Kamu ada kad kredit tak? Agak-agak kamu boleh pakai tak kad kredit? Belum boleh ya. Kamu hanya boleh pakai ketika kamu berusia 21 tahun ke atas sahaja. Okey, dan kamu punya pendapatan sekurang-kurangnya RM24,000 setahun ataupun minimum RM2,000 sebulan. Okey, ada penyata gaji dan kamu ada dokumen-dokumen sokongan lah yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Jadi ini adalah untuk sekadar menambah pengetahuan kamu. Okey ya. Okey, cuba kita lihat. Sekiranya pembelian secara tunai, okey, sebagai contoh kamu nak beli nasi lemak, nak beli air, nak beli roti, kamu tidak perlu berhutang. Okey, kamu perlu bayar secara tunai. Tetapi sekiranya beli secara kredit, kamu perlu berhutang. Okey. Okey, yang seterusnya, tidak dikenakan faedah bagi pembelian secara tunai. Sebagai contoh, kalau kamu ada duit lebih, kamu beli laptop, okey, dengan harga RM1,500, jadi kamu akan bayar dengan nilai RM1,500. Okey. Tetapi sekiranya kamu membeli secara kredit, kamu akan dikenakan faedah ataupun caj-caj tertentu. Okey, faham ya? Okey, pembelian secara tunai. Kamu akan membayar dengan harga asal. Sebagai contoh tadi, laptop dengan harga RM1,500, kamu akan bayar dengan nilai RM1,500. Tetapi apabila membeli secara kredit, kamu akan membayar harga yang lebih daripada harga asal. Okey, termasuk caj-caj tertentu dan itulah nilai tambahan yang dikenakan sebagai faedah. Okey, jelas ya? Dan apabila kita membeli secara tunai, kita akan membuat bayaran secara penuh, secara habis. Okey, dengan menggunakan wang tunai ataupun kad debit atau kad ATM. Okey, berbanding dengan pembelian secara kredit, kita akan membuat bayaran dengan menggunakan kad kredit dan bayaran adalah secara bulanan. Okey, ansuran secara bulanan. Okey, pembelian secara tunai ni biasanya melibatkan harga yang tidak mahal, okey, yang kita boleh bayar terus, yang tidak membebankan. Sebagai contoh, nak beli buku, nak beli pakaian, nak beli makanan, minuman, keperluan harian, sayur, lauk dan sebagainya. Okey, manakala pembelian secara kredit ni memerlukan komitmen ataupun bayaran yang tinggi secara bulanan. Okey, sebagai contoh nak beli penapis air,
nak beli motor, nak beli kereta. Okey, akan ada yang menggunakan kad kredit. Okey, jelas ya? Okey. Sebagai kesimpulan, cikgu harap kamu dapat membezakan antara kredit dan hutang. Okey. Dan kamu dapat bezakan pembelian secara tunai dan pembelian secara kredit. Okey, sebagai latihan, cikgu ada lampirkan lembaran kerja di dalam grup Telegram. Okey, kamu boleh jawab di dalam buku tulis MT1 atau MT2. Okey, bagi yang ada kemudahan printer, kamu boleh print. Okey, itu saja. Sekian. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.